Masing-Masing Kosong hari ini dengan saya Dr. Alia. Hari ini saya nak ulaskan lebih lanjut kepada persoalan yang saya dah tanyakan sebelum ni. Mana yang lebih baik, sama ada nasi lemak maupun roti dan biskut. Okey, bila dibandingkan kedua-dua tersebut, kalau kita ingin berdiet, ingin mula menjaga kesihatan tubuh badan kita, yang mana yang lebih baik lagi? Okey, di sini saya nak terangkan bahawa kalau kita nak mula menjaga tubuh badan kita, seboleh-boleh mungkin kita nak kena elakkan ataupun kurangkan gula dan juga processed food. Jadi gula dan processed food ni memang tak membantu untuk kita nak menjaga kesihatan. Dalam sumber processed food sangat banyak menggunakan tepung. Biskut dan roti juga merupakan tepung. Jadi kebanyakan orang dia faham bila kita kata elak gula, mereka tahu gula yang dimaksudkan ialah gula yang ditambah ke dalam air. Tapi mereka tidak nampak bahawa sebenar-benarnya sumber tepung ataupun sumber processed food tu sangat tinggi gula disebabkan sumber tepung tu dah tiada serat. Maka gula tinggi di dalam proses food tu kebanyakan masa lagi tinggi daripada gula yang ditambah ke dalam air yang mereka amalkan. Okey, jadi sekarang saya nak bagi analogi mudah bagaimana nak nampak macam mana sumber tepung yang sangat diproses tersebut akan mengganggu dalam badan kita. Okey, ibaratkan kalaulah kita ada pokok gandum di belakang rumah kita. Pokok gandum tersebut, kalau kita ambil gandum tu dan kita tumbuk-tumbuk halus, kita uli, kita jadikan roti, kita bakarkan jadikan roti. Jadi bila kita makan roti tersebut, memang confirm tak sedap berbanding yang kita biasa zaman sekarang. Roti tersebut akan tak manis, tawar, lepas tu akan keras dan susahlah kita nak telan sebab kita tak biasa roti yang dibuat daripada gandum yang sebenar, yang penuh dengan serat. Roti jenis macam tu tak ada masalah untuk kita makan. Yang saya katakan ialah roti yang diperbuat daripada gandum yang sangat halus diproses tepung tersebut dan juga ditambah dengan benda-benda yang menyedapkan lagi roti tersebut. Okey, roti dan biskut tersebut. Okey, so sekarang analogi yang saya nak sampaikan ialah ibaratkan gandum yang diproses halus sama dengan dadah. Okey, kenapa saya katakan begitu? Okay, bila kita sebut dadah, orang yang menyalahgunakan dadah kita panggil drug addiction. Namun zaman sekarang banyak sangat orang sebenarnya mengalami masalah sugar addiction, tapi ramai yang tak tahu. Okey, sugar addiction ni maksudnya kita dah ketagih kepada gula. Kenapa perkara tersebut berlaku? Disebabkan zaman sekarang kita makan terlampau banyak gula tambahan di dalam makanan dan juga minuman. Di samping tu makanan processed food tersebut sangat tinggi gula, menyebabkan ada sugar addiction ramai di kalangan kita dan satu dunia. Okey, bila saya comparekan dengan drug addiction tu, kalau ikutkan dadah satu ketika dulu ialah dia berasal daripada tumbuhan, kan, daripada pokok tersebut jika ditumbuk-tumbuk dicampur air sikit, maka yang dulu-dulu zaman dulu dadah tu sebenarnya pokok tersebut dibuat sebagai ubat dan dia memang menjadi ubat. Namun bila orang salah guna, dia akan menjadikan pokok tersebut lalu proses menyebabkan dia bertukar menjadi sangat halus macam serbuk putih yang sangat halus dan disalahgunakan oleh sesetengah orang, sama ada makan ke, hidup ke, cucuk ke, maka dadah tersebut masuk ke dalam badan akan level di dalam darah kita, level dadah tersebut dalam darah kita akan shoot tinggi menyebabkan kita mengalami high tu, kan, yang orang cakap high dengan dadah tu. So simptom tersebut yang disukai badan. Jadi apabila level tu turun, lepas mungkin sejam ke 2 jam ke level tu turun, badan akan mula menunjukkan simptom bahawa level dah turun, akan mula ketar, maksudnya ada macam withdrawal sikit, kan, akan mula ketar dan sebagainya. So simptom tersebut menyebabkan kita tak suka, so badan meminta untuk tambah lagi dadah tersebut supaya dapat level yang sama. Jadi setelah sekian tempoh badan dah immune dengan level tersebut, kita nak dapat
efek yang sama, kita terpaksa tinggikan dos, maka terjadilah drug addiction. Perkara sedemikian, proses tu sebenarnya sebiji sama apabila kita mengambil gula mudah. Jadi sumber sama ada gula tambahan ataupun sumber tepung adalah sangat tinggi gula mudah. Bila kita makan sumber tepung kan, dia akan bertukar menjadi gula dalam badan kita. Jadi level gula di dalam darah kita akan tinggi, shoot tinggi macam ni. Lepas tu tak lama, mungkin sejam ke 2 jam lepas tu dia akan turun. Bila turun level tersebut, kita akan mula berasa ketar dan lapar. Kita ingat badan kita lapar, jadi kita akan nak makan lagi. Bila kita makan sumber tepung yang sama juga selepas tu, dia akan dapat level yang sama dan proses ketar dan lapar berulang semula menyebabkan kita kerap lagi makan sumber tepung tersebut. Itu menyebabkan lama kelamaan badan kita akan meminta level yang tinggi lagi untuk mendapat efek yang sama. So sebiji sama seperti kalau badan melalui proses drug addiction. So banyak orang walaupun kanak-kanak berada di dalam situasi sebegini, situasi sugar addiction. Jadi kita nak putuskan rantaian sugar addiction tu, sebenarnya kita kena potong sumber gula ataupun yang berunsurkan gula mudah masuk ke dalam badan kita. Berbeza kalau sumber karbohidrat yang serat tinggi seperti sayur, kita makan bertukar menjadi gula juga. Namun gula yang level gula yang terhasil sangat slow and steady. Dia akan naik macam ni dan dia akan turun macam ni. Jadi kita tak akan berasa lapar cepat. Sebab tu kalau kita nak makan apa-apa, kena bersertakan dengan sumber serat tinggi seperti sayur-sayuran yang banyak supaya kita akan boleh tahan lama dan tak mendapat efek yang ketar dan lapar tersebut. Okey, itu keburukan sugar addiction yang kita akan boleh dapat bila kita mengamalkan kerap makan sumber tepung dan sumber roti dan juga biskut. Jika makan sebegitu je, tambah jam ke, tambah apa-apa spread yang juga tinggi gula, menyebabkan badan kita sebenarnya berada dalam sugar addiction dan juga tak membantu untuk kesihatan dalaman, apatah lagi kalau kita nak turun berat badan. Okey, so tu takkan membantu. Okey, jadi pergi balik kepada perbezaan antara roti dan biskut dan juga nasi lemak. Nasi lemak kan tak elok juga, tu kan nasi. Okey, betul, nasi tu memang kita katakan dia ialah simple sugar. Namun orang Asia daripada zaman-zaman dulu, badan kita, genetik orang Asia ni sebenarnya dah biasa dengan ruji nasi. Jadi kita tak mengalami masalah seperti orang di barat, di mana apabila makan nasi memang gula shoot tinggi. Berbeza dengan orang kita, badan kita lebih mudah nak tolerate gula daripada nasi tersebut. Tu satu. Yang kedua pula, nasi lemak yang kita biasa makan mungkin kan beli pada luar ke ataupun masak sendiri ke, makan berulang-ulang kali. Jadi selalu nasi yang dimasak dah panas, lepas tanak tu dah panas, tapi lepas tu dah sejuk semula. Lepas tu baru mungkin bungkus jadi nasi lemak dan sebagainya. Beras yang dah dimasak, dia memang akan jadi simple sugar. Namun bila dah sejuk, molekul di dalam beras tersebut dah tak sama. Dia menjadi agak kompleks sedikit, menyebabkan dia lebih kompleks berbanding sumber tepung. Okey, jadi sebab itulah timbulnya parboiled rice tu kan, beras parboil tu yang dikatakan sangat elok untuk pesakit diabetes yang tak akan tinggikan gula dan sebagainya. Parboiled rice tu, beras parboil tu sebenarnya ialah beras yang telah di-steamkan, dah dipanaskan, lepas tu disejukkan semula. Maka kompleks molekul di dalam beras tersebut sangat stable. Apabila ditanak semula ataupun dipanaskan semula, dia dah tak menjadi simple sugar seperti beras biasa. Nasi lemak kebanyakannya kita makan dalam keadaan tersebut. Maksudnya kita makan dalam keadaan yang dah sejuk dan mungkin kita akan panaskan balik, maka sangat stable gula yang terdapat di dalam nasi lemak tersebut. Apatah lagi bila kita tambahkan dengan santan yang memang tidak tinggi gula, tak ada gula, dan santan tu merupakan sumber lemak yang sangat baik untuk kesihatan tubuh badan. Lepas tu kita makan pula dengan banyak timun-timun kan, kena lebihkan timun-timun dan lauk seperti telur dan juga mungkin ayam, daging dan sebagainya yang tinggi protein dan lemak juga. Maka nasi lemak tersebut sebenarnya sangat komplit untuk kita amalkan menjadi sebahagian daripada diet kita.
Cuma pentingnya waktu kita makan dan apa kita makan. Kita tak boleh makan nasi itu saja, tapi kita kena makan dengan banyak lauk dan juga banyak timun. Dan sambal nasi lemak tersebut tak boleh banyak gula lah, mungkin sikit saja. Dan kalau kita guna gula asli seperti organic molasses kan, gula tebu asli ditaruh sedikit, mungkin akan okey, better daripada gula putih tu. So nasi lemak tu sangat-sangat bagus dan berkhasiat untuk kita nak mengamalkan menjadi sebahagian daripada diet untuk kesihatan kita, berbanding jika kita amalkan roti dan biskut. So saya harap saya menjawab persoalan anda, kenapa nasi lemak tu lebih bagus lagi untuk kita amalkan berbanding roti dan biskut. Sekian hari ini dengan saya, Dr. Alia.